already announced that global GDP growth will be in a negative territory. In fact, they have said around negative 3%. So has World Bank. We cannot be complacent. So I think the government, after restarting the economy, have to ensure that a recovery plan comes into play. I'd like to just elaborate a bit about the 6R that was announced by the Prime Minister. So the first R is about resolve, right, which is something that the Ministry of Health together with the National Security Council have done. If you look at the MCO that was announced in mid-March, was the first R. It's about containing the virus, it's about flattening the curve, it's about ensuring that the healthcare capacity is there. Package Prihatin was to address that. That's the second R, which is resilience. It has somewhat mitigated the impact to many businesses and also to the vulnerable sector. Over 11 million people would have received that, right? And over 11 billion ringgit would have been allocated. The government allocated 13.8 billion ringgit of wage subsidy to help the SMEs. In fact, more than 2 million workers are now under the wage subsidy. We have this grant khas prihatin to a micro SME, about 3,000 ringgit for each SME. Then we also look at interest-free loan that is around 700 million that has been allocated, 500 million to Bank Simpanan Nasional and another 200 million to Tekun. Decision was not done in a hasty manner because it was through a study that we have done, through the numbers that we have seen in terms of people who are affected by COVID-19. So the recovery is important. It is a 6 months time horizon. We hope that announcement will be soon. Focus is to ensure that the economy remains resilient so that we can have this U-shaped recovery in 2021. Government have the right tools and incentive for businesses and for the people to stimulate the economy towards a recovery. One of the main concerns today of the companies is about ability to pay wages, ability to have a liquidity in the company, and also the ability to pay rental. Reskilling and upskilling and job placement is important. Consumer confidence is key on the demand side. On the supply side, the investor confidence is also important so that businesses starting to invest again to rebuild their companies, which will then have a good and direct, a positive impact to the GDP. Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya telah pun kami sediakan, dan kita sudah pun ada tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio ruang bicara hari ini. Topik yang kita pilih hari ini ialah pencemaran sumber air, ancaman kepada kesejahteraan kehidupan rakyat. Dan saya kira ini topik yang cukup sesuai sebenarnya, walaupun mungkin mulai esok sebenarnya ramai rakyat di beberapa kawasan di Selangor ini akan menghadapi masalah gangguan air, dan kita harap mereka yang telah pun maklum tentang isu ini mungkin telah pun melakukan apa saja, bersiap sedia untuk menghadapi situasi ini. Tetapi bukan ini isu utama yang ingin kita sama-sama bersama dengan tetamu saya yang sudah pun berada di studio. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Encik Syahrir Adnan, iaitu pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN. Jadi Syahrir, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama kali saya
Ya, pertama kali. Dan anda pun baru dilantik sebenarnya ya? Saya baru dilantik ke jawatan kuasa awal tahun ini. Alhamdulillah. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kalau anda juga ada saja ada apa-apa pertanyaan ataupun ingin berkongsi apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube di Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita nak sembang tentang pencemaran sumber air. Tetapi sebelum itu mungkin saya ramai juga yang mungkin telah pun mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh SPAN. Tetapi mungkin secara ringkasnya ingin anda terangkan lagi sebenarnya kewujudan SPAN itu kenapa, apa pentingnya SPAN. Baiklah, terima kasih. So, SPAN ini sebenarnya adalah namanya Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau singkatannya SPAN. Merupakan badan yang mengawal selia dari sudut teknikal dan juga ekonomi untuk mengawal selia industri perkhidmatan air dan juga pembentungan di Semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Labuan. Jadi SPAN berperanan juga sebenarnya untuk mengawal selia entiti-entiti yang berkaitan dengan peranan air dan juga pembentungan. Contohnya seperti operator-operator yang membuat perkhidmatan air awam, persendirian dan juga kontraktor-kontraktor. Jadi SPAN ini berada di bawah satu akta. Kita mempunyai akta. Akta ini dinamakan sebagai Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Ianya telah pun berkuat kuasa sejak 1 Januari 2008. Secara ringkasnya akta ini dinamakan Akta 655. Jadi apa yang berkenaan dengan perkhidmatan air dan juga pembentukan berada di bawah akta ini. Dan kita juga fungsi ahli Suruhanjaya sebenarnya kita berperanan untuk menasihati menteri alam sekitar dan air berkenaan dasar-dasar kebangsaan yang terlibat dalam sistem perkhidmatan air dan pembentungan ini. Dan kita juga membaik pulih mana-mana akta yang berada di bawah akta ini untuk dibaik pulih kepada masyarakat. Antara fungsinya lagi yang saya kira penting sebenarnya adalah untuk melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang. Secara ringkasnya kita boleh ringkaskan SPAN ini umpama polis air. Jadi kita juga melaksanakan undang-undang, berteraskan akta ini. Dan saya juga pernah terlibat dalam penguatkuasaan air ini. Sebenarnya minggu lepas saya turut terlibat antara SPAN kerjasama bersama Air Selangor. Kita pergi membanteras isu kecurian air di kawasan Kelang. Betul. Jadi itu salah satu. Dan antara yang penting lagi berkenaan dengan SPAN ini, kita juga berperanan untuk menasihati menteri berkenaan mekanisme tarif air. Mekanisme tarif air ini kita mahukan ianya adil. Adil di sini bermaksud adil kepada pengguna dan juga adil kepada operator-operator air. Kerana kita juga lihat memang kita tidak mahu tarif air ini tinggi kepada pengguna, memberi bebanan kepada pengguna. Ya, membebankan pengguna. Tapi pada masa yang sama terdapat operator-operator yang tidak menaikkan tarif air ini hingga kan mereka beroperasi dalam keadaan kerugian. Sebenarnya apabila ini terjadi, ada yang lebih kurang 20 tahun tidak menaikkan taraf air. Apabila ini terjadi, sebenarnya mereka operator-operator ini tidak dapat membaik pulih infrastruktur dan fasiliti mereka. Yang terbeban adalah pengguna juga kerana banyak perkara-perkara downtime tentang air ini menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan air. Dari sudut secara ringkasnya, dari sudut visi dan misi kita sebagai sebuah badan kawal selia air, kita mahukan perkhidmatan air yang mampan dan juga kita mahukan perkhidmatan air yang termampu untuk semua. Kerana kita mahukan bekalan air bersih ini dapat dicapai oleh semua rakyat Malaysia. Itu adalah visi kita. Dan misi kita adalah untuk melaksanakan akta ini
dengan keadaan yang adil. Seperti mana saya katakan, adil kepada seluruh rakyat Malaysia, iaitu pengguna dan juga operator, dan juga berkesan. Kita tidak mahu ada ketirisan mengenai perkhidmatan air ini. Perkara-perkara seperti kecurangan air ini kita tidak mahu ianya terjadi, dan kita mahukan akta ini dapat diselia dengan telus. Apabila ini kita melihatkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air ini satu badan yang akan mencorakkan perkhidmatan air dan pembentukan di negara kita. Okey, kita akan sembang lagi nanti lebih panjang lagi tentang peranan yang harus dimainkan oleh SPAN. Tapi saya suka bila Syahir sebut tadi tentang polis air. Ini satu istilah yang menarik sebenarnya. Dan selaku polis air itu sendiri, esok akan berlaku gangguan bekalan air di Selangor, dan ini meresahkan jugalah orang ramai di sekitar kawasan-kawasan yang terlibat. Jadi selaku polis air, apa yang SPAN akan lakukan bagi menjamin bahawa walaupun keresahan timbul di kalangan rakyat, tetapi mungkin dari segi bekalan air kepada mereka yang terlibat di kawasan-kawasan tersebut mungkin tidak akan memberikan masalah. Komen sikit, Tuan. Ya, kita semua di kawasan Lembah Kelang lah terutamanya akan mengalami masalah ketiadaan air bermula esok hari. Dan sebenarnya sedikit latar belakang mengenai isu ini. Sebenarnya ia adalah penyelenggaraan yang berkala dan berjadual. Dan sebenarnya ianya mahu dilakukan sewaktu tempoh PKP baru-baru ini. Tapi kita di Suruhanjaya kita berpandangan dalam tempoh PKP tersebut kita tidak mahu ada sebarang gangguan kepada rakyat. Jadi kita delaykan selenggara ini agar ianya dapat dilaksanakan di waktu rakyat sudah keluar daripada tempoh PKP. Dan perkara ini sebenarnya sebagai Suruhanjaya kita memantau dari segi operasi yang dilaksanakan oleh Air Selangor lah. Contohnya, apabila mereka mahu lakukan tempoh selenggara ini, ianya mahu dilakukan dalam tempoh ada specific time. So kalau dia kata 4 hari, maka 4 hari lah. Jadi itu yang kita pantau. Dan kita juga pantau dari sudut ada static tank yang mahu dibekalkan kepada rakyat. Jadi dalam tempoh 4 hari tersebut, rakyat masih mendapat bekalan air yang bersih untuk digunakan. Jadi perkara ini kisah selenggara ini sebenarnya perlu dilakukan. Kerana kalau kita tidak lakukan perkara ini mengikut jadual, maka akan berlaku krisis-krisis air yang tidak berjadual. Jadi apabila ini berlaku, kita tidak dalam keadaan bersedia. Jadi saya kira perkara ini berlaku untuk kesenangan rakyat juga sebenarnya di masa-masa yang akan datang. Betul. Okey, kita kembali semula kepada peranan yang dimainkan oleh SPAN. Saya tertarik hati bila mendapat mengetahui bahawa anda adalah merupakan pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN. Ini pun mungkin ramai tak mengetahui tentang apa sebenarnya Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN ini, fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Jawatankuasa ini. Baiklah. Sebenarnya sebelum itu saya ingin sebenarnya mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemudi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna di SPAN ini. Jawatankuasa ini bertujuan sebenarnya terdapat dua fungsi penting, iaitu mempertimbangkan dan memutuskan perkara-perkara yang berkenaan forum air. Saya akan bincang mengenai forum air selepas ini. Dan juga kita mempertimbangkan dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan hal ehwal pendidikan dan juga perlindungan pengguna. Dan ini termasuklah program-program kesedaran dan juga pendidikan di segenap lapisan masyarakat. Ini termasuklah kita pergi ke sekolah-sekolah, berjumpa dengan anak-anak kita untuk memberikan kempen, contohnya kempen kesedaran air, penjimatan air dan juga pencemaran air. Kita juga akan melakukan kempen-kempen kesedaran bersama adik-adik kita di universiti-universiti. Dan kempen ini sebenarnya di universiti-universiti kita lihat
adik-adik kita di universiti mempunyai tahap kesedaran yang tinggi berkenaan dengan alam sekitar. Jadi ini satu perkara yang kita perlu buat. Dan kita juga berperanan menyantuni segenap lapisan masyarakat, rakyat, abang-abang, kakak-kakak kita di mana sahaja untuk memberikan penerangan tentang pendidikan dan peranan SPAN dan juga air ini. Kita juga memberikan maklumat yang penting mengenai standard dan juga prestasi sesebuah syarikat operator air ini, agar pengguna tahu